Hai para pelajar, selamat bertemu kembali dalam video kedua tingkatan 1 part 2 Okey, dan kita nak bincangkan lebih lanjut mengenai bab garis dan sudut. Okey. Dalam video lepas cikgu dah bincangkan sudut 90 darjah, 180 darjah dan 360 darjah, dan kita nak bincangkan beberapa perkara penting dalam video ni. Dan sebelum kita mula, sila subscribe channel cikgu, channel Saintis Matematik untuk video-video yang lebih lanjut Okey, right. Jadi, tadi kita dah belajar 90, 180 dan juga 360. Dan sekarang kita nak tengok pula satu pengetahuan penting. Kalau dua garisan bersilang macam ni, X, nampak simbol X, maksudnya siapa yang bertentangan nilainya sama. Maksudnya kalau di sini 120, sini pun mesti 120. Kalau X sudut bertentangannya ialah sama. Dan kini 120, sini 120, kita boleh cari yang ni pula. Okey, boleh kita cari. Macam mana kita nak cari? Ini caranya. Okey, kita akan buat satu garis lurus macam ni. Jadi kita dah tahu tadi kita dah belajar kalau garis lurus maksudnya 180, kalau kat sini penuh 180, kita boleh cari yang ni. Macam mana? Tolak 180 dan 120 dan kita akan dapat 60 dekat sini. Ini cuma cikgu ajar balik Okey, yang penting dekat sini kalau nampak X, okey, satu benda yang baru. Okey. Nampak X bertentangan adalah sama. Dan lagi satu. Okey, sebelum kita buat soalan macam tu, kita cuba pula satu soalan dulu Okey, cikgu buatkan satu soalan. Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan ni pula. Jadi, apabila kita tengok kepada soalan ni, jangan tengok, okey, biasakan satu benda, jangan attack soalan terus. Kita pergi step by step Okey. Dalam soalan ni, kita tengok dulu apa yang kita boleh buat. Okey, yang penting, kalau ada 90, kita tulis 90. Dalam soalan ni tak ada 90, jadi biarkan. Lepas tu kita nak tengok konsep mana kita nak guna. Nak 180 ke, 360 ke, 90 ke ataupun X. Mana ada kita nak masukkan dalam soalan ni. Nampak tak dalam soalan ni ada X? Okey. Okey, pen merah Nampak pen merah tu? Nampak tak simbol X? Okey. Ini simbol X yang cikgu buat tu. Okey. Hasil daripada 9 sampai okey, kita dah dapat satu X dekat sini. Benda pertama. Benda kedua pula, okey, kita boleh nampak juga garis lurus dekat sini. Nampak tak ini garis lurus? Itu dua benda yang kita boleh tengok dalam soalan ni. Okey, jadi kita nak decide sama ada kita nak gunakan garis lurus ke ataupun X. Kalau kita nak gunakan X, cuba tengok dekat sini. Okey, bahagian ni. Nampak tak bahagian ni? Okey, bahagian ni. Boleh tak kita cari nilai bahagian ni? Ya, boleh. Kenapa? Ini adalah satu garis lurus. Okey. Ini adalah satu garis lurus dan sebelah ini 110, kita boleh cari sebelah ni. Okey, kita akan tolak daripada 180. Okey. Jadi kita nak cari yang ni dulu. 180. Okey, step pertama. Okey. Step pertama 180 tolak 110, kita dapat 70. Cikgu masukkan nilai dekat sini 70. Jadi kita dah tahu sekarang di sini 70. Okey. X ni sini 70. Jadi sini pun mestilah 70. Faham tak? Nampak X dekat sini, nampak X dekat sini. Okey, X
Kalau sini 70, sini pun mesti 70. Jadi, kita dah tahu jumlah dekat sini 70. Jadi, X sama dengan 70 tolak 40 dan kita dapat 30. Okey. Jangan pula kamu tengok, ada satu X dekat sini. Kenapa saya tak menggunakan X ini? Betul ke jawapan saya? Jangan fikir macam tu. Okey. Dia akan bagi pengganggu untuk bagi kamu confuse. So, jangan terpengaruh dengan pengganggu tersebut. Okey. Dapat tak? So, ingat. Kalau dua yang bertentangan macam ni, sudutnya sama. Kadang kalau cikgu letak dekat sini 100 dan cikgu letak dekat sini X, X dan Y, kita dah tahu bahawa dekat sini 100, sini pun mesti 100. Jadi Y sama dengan 100. Yang pertama. Yang kedua, nampak tak garis lurus dekat sini? Okey, jadi yang penuhnya 180. Jadi nak cari X, kita akan X 180 tolak 100. Jadi jawapannya 80. Jadi itulah caranya nak buat soalan macam ni. Dan ada satu lagi benda kita nak belajar pula. Okey, sudut yang garisnya selari ya. Apa tu garisan selari? Kita nak tengok. Ini kalau tak silap cikgu, kamu dah belajar semasa tahun 5 ke tahun 4 Okey, garisan selari maksudnya ada dua garisan yang haranya sama. Kalau garisan ni macam ni, garisan ni macam ni, dia akan ikut dia. Maksudnya, okey, jarak dia kekal sama. Macam dua motosikal bergerak dengan jarak yang darah di tengah-tengah dia yang sama je dia bergerak. Okey. Jadi itu kita maksudkan sebagai garisan selari. Apa tu garisan selari? Kita tengok sekarang Okey. Kalau garisan selari dia bagi dalam soalan, okey. Ini garisannya. Ada dua garisan selari dan satu garis memotongnya. Macam ni. Maksud okey, kalau perkara begini berlaku, ada banyak benda kita boleh guna. Yang first, okey. Kamu akan tengok bentuk U. Kita akan tengok bentuk U. Okey. Bentuk U. Okey. Sini bentuk U nampak tak? Sebenarnya bukan U. Bukan U yang bentuknya cantik. Nampak tak U macam ni? Cikgu guna pen hijau saya. Okey. Nampak tak? Kalau ada dua garisan selari dan satu garis memotongnya, maksudnya dua sudut dekat sini, kalau A dan B, apa-apa sudut, okey. Dua sudut ni kamu tambah, kamu akan dapat 180. Ini yang pertama kita nak tengok. Contoh. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, diberi dua garisan selari. Sini 80. Cari nilai lainnya pula. Okey, sini 80 dia cari. Dia suruh cari X. Macam mana? Kita dah tahu X dan 80 ditambah kita dapat 180. Kalau nak cari X, buang 180 ni, 80 ni pergi sana dan kita akan dapat nilai 180 tolak 80. Positif pergi sana jadi negatif. Jadi X sama dengan 100 darjah. Yang pertama. Jadi yang kedua. Okey, tengok yang kedua. Okey, konsep yang kedua ya. Okey. Garisan selari juga. Sekarang kita akan tengok huruf F pula. Nampak tak huruf F? Kalau nampak huruf F yang selari macam ni, benda di bawah dia sama. Ni dengan ni sama. Maksudnya, sudut di sini adalah sama dengan sudut di sini. Okey, dapat? Kalau sini 110, sini pun 110. Dapat? Dan yang seterusnya. Okey. Bentuk Z. Okey, ni bentuk Z. Betul tak?
Okey, macam ni pun Z juga, kalau terbalik pun Z juga. Kalau nampak bentuk Z ni, okey. Nampak bentuk Z? Okey, kalau nampak bentuk Z, dua-dua ujung tu nilainya sama. Okey, dekat sini nampak tak bentuk Z? Okey, cikgu guna pen merah ya. Dia terbalik ke, dia betul-betul sama ke, tak ada masalah. Janji nampak bentuk Z walaupun terbalik dan nilainya kita boleh andaikan bahawa sini. Kalau sini 70, sini pun 70. Okey, ingat benda ni. Benda ni dia boleh ditanya dalam soalan kamu nanti. Okey, jadi nak cuba tak satu soalan Kita cuba satu soalan Soalan ni cuba ambil dari buku teks kamu. Okey, kita cuba satu soalan. Okey, cikgu lukis balik soalan tu. Cari nilai A dan cari nilai B. Itu soalannya. Okey, jangan risau. Kita nak gunakan U, F ataupun Z. Itu yang kita nak fikir. Tak payah fikir panjang. Okey, kalau dalam soalan ni kita nak cari dulu nilai B. Okey, nak cari nilai A pun boleh, B pun boleh. So, kita mulalah dengan B. Okey, kita akan tengok. Kita dah tahu di dalam soalan ni kita nak gunakan U, F. Okey, kita nak gunakan U, F ataupun Z. Ni ingat, sentiasa ingat. Ni dah ingat, kita boleh kenal pasti ya. So nampak ni mana satu kita boleh guna dalam soalan ni, kita mark dulu. Tak payah fikir panjang. Nampak tak? Cikgu dah tengok soalan ni, cikgu dah mark bentuk Z. Jadi nilai B ikut ni. Okey, nilai B ialah sama dengan 42. B sama dengan 42. Kita dah tahu. Jadi terus dah cari nilai, terus tulis kat dalam. Jangan buang masa. Okey. So sekarang kita nak cari pula nilai bagi A. Dan kita memang faham bahawa segitiga dia mempunyai sudut 180. Okey, ini soalan ni kita boleh gunakan dua cara. Cikgu tunjukkan dulu satu cara. Okey. Okay, jom kita tengok Alright. Okey. Right, kita tengok soalan ni. Okey. Sekarang kita nak guna Z. Sekarang kita boleh tak gunakan bentuk U dekat sini? Cikgu gunakan pen merah pula. Nampak tak? Nampak tak bentuk U dekat sini? Nak cari A pertama ke B pertama, mana-mana pun boleh. Mana kamu nampak, mana kamu dah tahu, buat dulu. Tak ada masalah. Okey? Dan sini kita dah nampak bentuk yang ni. Dan kita tahu sudut dekat sini tambah sudut dekat sini adalah 180. Jadi, sudut dekat sini kita boleh campurkan. Betul tak? Kalau kita campurkan, kita dapat 25 tambah 42 sama dengan 67. Okey? Dan sini cikgu tanda 67. Kalau bawah 67, atas boleh cari. Macam mana? Kita nak buang daripada 180. Okey? Dan sebelum kita buat, sebelum kita nak buat tu, kita sebenarnya banyak cara kita boleh fikir bukan satu cara saja. Okey, cikgu buka satu aspek dulu untuk kamu. Okey, kita gunakan ni. Dan dekat sini kita dah tahu, sini 67, kita nak cari nilai dekat sini. Jadi apa kita buat? 180 tolak 67, kita dapat 113. Okey, 113 dekat sini. So 113. Kalau sini 113, ini adalah garis lurus. Nak cari A, kita akan tolak balik.
A sama dengan 180 tolak 113. Dan kita dapat balik 67 sebenarnya. Okey. Ni nampak macam kerja banyak ah. Nak senang. Kita cari. Okey. Nampak tak dekat sini kita ada satu Z lagi dekat sini ah. Cikgu gunakan highlighter pula ah. Okey. Nampak tak Z ni pula? Nampak tak highlighter yang cikgu buat ni? Okey, maksudnya A sama dengan sini. Kita boleh ambil nilai itu terus sebenarnya tanpa buat kiraan ni. Maksudnya sini tadi 67, jadi A pun 67. Jadi A sama dengan 67. Jadi soalan begini dia sebenarnya ada lebih dari satu cara. Jangan bergantung kepada satu cara saja. Okey, kita ada banyak cara nak buat. Cuma kita kena fikir dari dimensi yang berbeza. Jadi itu saja untuk topik hari ini dan jangan lupa subscribe channel Cikgu Saintis Matematik untuk video-video akan datang. Dia akan bagi notification kalau kamu dah subscribe channel Cikgu, channel Saintis Matematik. Dan dalam video seterusnya pula Cikgu akan tunjukkan cara nak buat latihan mahir diri 8.3 ya. Terima kasih.